Okey. Okey, kita ambil contoh B lah. Boleh contoh B. Contoh B, soalan dia find the relative extrema. Bila kita jumpa soalan find the relative extrema, extrema tu maksud dia yang ada maksimum minimum tu. Maksimum minimum F using the first and second derivative test. Maksud dia kalau kita nak cari maksimum minimum, kita ada dua kaedah. Okey, sama ada gunakan kaedah first derivative test. Kalau first derivative test tu guna table. Satu lagi kaedah second derivative test. Itu maksud dia kita tak payah guna table, kita cuma differentiate je. Okey. Jadi kita akan cuba dulu yang pertama dulu. Sebab soalan ni dia nak guna dua-dua kaedah. Okey. Jadi yang pertama ni saya mulakan dengan first derivative test. So by using first derivative test. Okey, kalau first derivative test, first step kita mesti differentiate. Differentiate kita akan dapat 4x³ minus 16x. Okey. Hanya ingat bila kita bincang je maksimum ataupun minimum, step yang pertama kita mesti differentiate. First derivative sama dengan kosong. Tujuan dia nak tahu maksimum minimum tu berlaku di mana, kemungkinan dia. Kemudian second step ni kita nak sahkan dia. Kita nak check dengan cara sama ada gunakan first derivative test ataupun second derivative test. Tapi untuk yang pertama ni memang tak kisahlah nak guna first ke ataupun second derivative test. Kaedah yang pertama sama. Kita akan differentiate sama dengan kosong. Tujuan dia nak tahu nilai x tu yang mana. Okey. Jadi when f prime x equal to 0, maka 4x³ ataupun saya factorize x² minus 4 equals to 0. Maka daripada sini kita akan dapat 3 nilai. 3 nilai, nanti 2 dan 2. Ada 3 nilai. Jadi kita lepas tu kita akan check lah sama ada tiga nilai ni ada maksimum minimum ataupun tak semua. Kan? Jadi kita akan check lah. Okey, kalau kita nak teruskan, jadi ini step yang pertama. Step yang pertama kita differentiate. Step yang kedua baru kita sahkan dia. Okey, dengan cara saya gunakan dulu first derivative test. Kita ambil semua sempadan yang ada ni. Semua sempadan yang ada, kita akan buat table. Kita ada 3 sempadan. Okey, 3 sempadan. Tak perlu cantik sangatlah. Okey, pastikan ikut susunan. Negatif 2, 0, 2. Kemudian bila nama dia first derivative test, maksud dia yang pertama ni kita mesti gunakan first derivative. Okey, tapi untuk yang di atas ni kita akan pilih satu nilai untuk kita gantikan ke dalam first derivative. Okey. Okey, jadi kita ambil satu nombor, katakan saya ambil negatif 3. Yang penting mesti berada dalam kawasan ni. Kurang daripada negatif 2. Kemudian mungkin saya ambil negatif 1, 1 dan 3. Ambil satu nombor je. Nombor ni kita akan gunakan untuk ganti dalam first derivative. Tengok nilai dia positif ke negatif, tu je. Jadi digalakkan kamu mesti guna calculator, gunakan alpha tu. Gunakan alpha. Kalau tidak nanti kita nak kena kira. Okey. Jadi kalau kamu guna calculator, masukkan 4 alpha x³. Ni guna calculator ni. Kemudian minus 16 alpha x. Masukkan dalam calculator. Guna alpha. Okey. Jangan kita ganti kat asal ni. Kita ganti dalam first derivative. Sebab nama pun first derivative test. So ganti kat sini. Kemudian kita tekan je calculation. Pertama x gantikan dengan negatif 3. So kita akan dapat negatif 60. Kalau guna calculator dapat negatif 60. Tapi kita bukan nak tengok nilai tu. Nilai tanda tu. Negatif ke positif. Tu je. Okey, negatif. Kemudian kita guna balik calculation. Tekan negatif 1. Masukkan nilai baru. Positif ke negatif? Positif. Positif ya. Ingat kita ganti kat sini. Kemudian ganti dia pula dengan 1. Dapat negatif. Biasanya berselang-seli lah biasanya. Akhir sekali berapa?
Positif. Yeah, positif. Okey. Kemudian ingat, first derivative ni dia maksud dia adalah keturunan, gradient. Gradient pula, kalau kita belajar di sekolah, dia cuma ada dua bentuk je. Sama ada garis dia macam ni, ini maksud dia, ini bahagian X yang positif. Maksud dia gradient positif. Ini maksud dia gradient negatif. Kalau terlupa kamu hafal je V tu, sebelah kiri tu negatif, sebelah kanan tu adalah bentuk positif. Jadi kalau negatif, kita boleh bayangkan bentuk dia adalah negatif. Negatif ni sebab ni negatif. Betul je. Kalau positif, dia bentuk macam ni, negatif. Kita buat berdasarkan gradient. Kalau gradient positif, bentuk dia macam ni. Okay? Tujuan kita buat ni supaya kita akan nampak pada titik sempadan ni dia maksimum ke minimum. Kita akan nampak. Jadi kita akan dapat macam ni kan. Yang ni kita akan nampak ni. Ini adalah minimum kan. Okey, maka pada X sama dengan negatif 2, itu adalah minimum. Pada X sama dengan 0, maksimum ke minimum? Maksimum. Maksimum. Okey, maksimum. Bila X sama dengan 2, X sama dengan minimum. Minimum. Okey, macam itulah. Maksudnya daripada table ni kita akan nampak tiga-tiga nilai ni tak semesti semuanya maksimum. Mungkin dia akan buat berselang-seli kan. Kita akan dapat tu berdasarkan bentuk ni lah. Okey, kemudian kita patah balik kepada soalan. Soalan kata find the relative extrema of F. Maksud dia kita nak cari nilai F tu berapa. Okey, maknanya kira ni kita dah hampir selesai ni. Jadi untuk jawapan akhir dia, bila X sama dengan negatif 2, ganti dalam Fx yang asal. Yang ni untuk step terakhir ni, ganti dalam ni, function yang asal ni. Jangan ganti dalam first derivative. First derivative ni untuk table je. Untuk jawapan akhir, rujuk kepada function yang asal. Jadi boleh gunakan alpha x kuasa 4. Kuasa 4, ini boleh guna kalkulator. Tak tolak 8 alpha x kuasa 2. Tambah 1. Selalunya gunakan alpha supaya kita boleh ganti nilai tu banyak. Kita ada 3 tempat. So tekan calculation, masukkan negatif 2. Nanti kita akan dapat negatif 15. Betul, negatif 15. Yes, kan? Negatif 15. Ini adalah negatif 15. Okay. Kemudian ganti pula dengan nilai X sama dengan 0. Kalau 0, kita nampak sini lah terus 1. So F0 equals to 1. Ganti pula dengan nilai 2. Kita akan dapat F2 sama dengan negatif 15 ke? Apa tak? F2 negatif 15 sama kan? 15. Okey, maknanya sekarang ni kita tulislah negatif 15 ni, ini adalah untuk relative minimum. Tulis ni. Ini maksud dia untuk relative minimum. Yang ini tadi apa tadi? Relative maximum. Ini pula relative minimum. Okey? Sebab soalan dia find the relative extrema of F. Maksud dia jawapan akhir dia kita kena bagi tahu nilai F tu. Nilai F tu relative minimum ke maksimum? Bergantung pada X tadi lah. So yang pertama minimum, yang kedua maksimum, yang ketiga adalah minimum balik. Okey, itu adalah jawapan akhir dia. Okey, boleh? Boleh. Okey, so macam tu. Ini kaedah yang pertama, kita gunakan first derivative test. Okey, boleh saya padam ni? Boleh? Senyap ya? Boleh. Okey. Kita tengok kaedah yang kedua pula. Ini kaedah yang kedua pula, saya nak guna second derivative test. Nanti dalam exam kamu pilih satu je. Dalam exam dia akan bagi tahu nak guna kaedah apa. Okey, second derivative test sama juga. Tak kisahlah apa jenis dia, yang pertama mesti samakan dengan kosong yang pertama. Kemudian nanti kita akan gunakan second derivative test, tengok lebih besar ke, lebih kecil ke atau macam mana. Okey. So step yang pertama kita akan differentiate
4x. Ini sama yang tadi, sama. Okey, kemudian kita ambil syarat bila sama dengan kosong. Ambil ya, selesai dengan ni sama dengan kosong, maka dapatlah 3 nilai, negatif 2, kosong dan 2. Sama je. Step yang pertama ni sama je. Sama, tak kisahlah sama ada first derivative ataupun second derivative. Yang kedua ni yang beza ni. Yang kedua, kita perlu dapatkan second derivative. Maksudnya daripada first derivative ni differentiate lagi. Dapat 12x kuasa 2 tolak 16. Okey. Kemudian yang ni tak payah buat table. Second derivative test ni dia tak payah guna table. Dia hanya masukkan bila x sama dengan negatif 2. So second derivative masukkan negatif 2. Kita nak tengok sama ada positif ke negatif. Okey, ni kita boleh ulang balik. 12 alpha x kuasa 2 tolak 16. 12 alpha x kuasa 2 tolak 16. Okey. 40. Kita akan ganti dapat negatif 40. Nanti 40 kan negatif bukan negatif. Positif 32 kan? Negatif 40. 32. Betul, ganti negatif 2. Bukan maksud dia 12. Dia kena buat kurungan 12 kurungan negatif 2 kuasa 2 tolak 16. Selalunya saya galakkan guna alfa. 32. Sepatutnya 32. Okey, 32. Kita bukan nak tengok nombor ni, tengok campur ke tolak tu je. Ini adalah greater than 0. Maka kesimpulan dia maksimum ke minimum? Minimum. Dia kena baca terbalik ya. Bila second derivative ni kena baca terbalik. Maksud dia kita nampak lebih besar dari kosong, sepatutnya lebih besar. Besar dari kosong maksimum lah sepatutnya kan. Tapi disebabkan ini kita bincang second derivative, dia bacaan tu terbalik. Kalau lebih besar tu maksud dia minimum. Kalau lebih kecil tu maksud dia maksimum. Dia terbalik. Faham. Okey, jadi yang ni ini kita akan baca dia sebagai maximum. Settle. Kemudian bila x sama dengan kosong, second derivative gantikan kosong, negatif 16. Ini apa dia punya kesimpulan dia? Minimum. Saya salah lah. Ini sepatutnya ini minimum. Maksimum dekat yang x sama kosong. Kan. So sepatutnya jawapan dia yang ni lah. Terbalik tadi. Okey, kemudian bila x sama dengan 2. Okey, ganti lagi x sama dengan 2, sepatutnya jawapan dia samalah. 32 lebih besar dari kosong. Conclusion dia adalah minimum. Okey. Jadi jawapan dia sama tak dengan yang tadi? Sama kan? Jadi tak kisahlah sama ada kita gunakan second derivative ataupun first derivative, sepatutnya jawapan dia mesti sama. Sepatutnya. Dia cuma kadang-kadang ada soalan bila kita guna second derivative test, kita tak berjaya tentukan sama ada maksimum ke minimum. Okey, kadang-kadang nanti bila kita ganti dia akan berlaku macam ni. Bila ganti nilai, katakan nilai tu katakan C lah. Dapat kosong. Dia sepatutnya penentuan maksimum minimum dia mesti sama ada lebih besar atau lebih kecil. Macam tadi lah. Bila kita ganti dapat lebih besar, dapat lebih kecil, lebih besar kan? Maksud dia kita boleh buat kesimpulan. Tapi kalau kita ganti tiba-tiba dapat kosong. Contoh bila kita buat second derivative 12x kuasa 2 tolak 16x. 16x. Bila ganti kosong memanglah kosong ni. Betul tak? Maka bila jumpa macam tu maksud dia second derivative test ni gagal. Bila jumpa macam ni maksud dia second derivative test fail. Bila fail, kita kena patah balik kepada first derivative test untuk menentukan maksimum minimum. Jadi second derivative test ni tak semua ujian kita berjaya. Dia kena berjaya kalau lebih besar atau lebih kecil. Kalau sama kosong, maka second derivative test ni fail. Bila fail, kita mesti balik kepada first derivative test. Sebab first derivative test ni dia memang akan dapat maksimum minimum. Second derivative kadang-kadang berjaya, kadang-kadang tidak. Okey, ini dalam nota dia ni. Kalau you baca balik, tengok balik nota, kamu akan nampak lah. Ada dia punya kesimpulan untuk yang ketiga. Okey. Okey, kemudian untuk jawapan akhir tu kamu tulis juga. Nanti kamu gantilah F negatif 2. Tadi berapa nilai negatif 2? F negatif 2 mana tadi? 5 negatif 15 kan? So 15 ini maksud dia. Ni saya boleh gabunglah ni. Nilai yang sama 15
15 relative minimum. Relative minimum. Kan? Minimum. Kemudian yang satu ni pula, x0 equals to 0, 1 is relative maximum. Okey, boleh? Jadi kalau katakan kita tak cepat, mana nilai minimum tu kita cantum aja. Relative minimum, relative maximum. Saya kena jawab relative ni sebab soalan dia find the relative extrema. Dia guna istilah relative. Okey. Sebenarnya relative ni tujuan dia kalau kita banyak sangat maksimum, kan? Contoh macam ni lah. Macam kan? Maksud dia kita punya minimum tu banyak. Ni satu. Ni satu. Jadi bila banyak ni, ini yang kita panggil relative minimum. Relative minimum. Kalau graf kita macam ni je, atas bawah. Ini tak dipanggil relative minimum. Ini kita panggil maximum. Kita panggil minimum. Tak ada perkataan relative. Kalau ada banyak sangat minimum, baru dipanggil relative minimum. Macam tadi lah. Bila kita kira rupanya ada dua nilai minimum. Jadi istilah lebih tepat kita guna relative minimum. Boleh? Dari segi istilah lah cara nak jawab. Ataupun kalau payah sangat, kamu refer pada soalan. Soalan guna istilah apa? Okey, boleh? Boleh. Okey, itu contoh B. Kemudian okey, rasanya cukup yang tu. Nampak kan? Yang ketiga ni, nampak tak? Ni dalam nota dia kan? If f double prime C. C ni bila kita tahu C itu adalah tertiary point ataupun critical point equal to 0, then FC is not relative extremum. Maksudnya kita tak boleh tentukan dia sama ada maksimum ke minimum. Jadi kalau jumpa yang ketiga ni, maksudnya kena patah balik kepada first derivative test. Okay? Extremum problem. Extremum problem. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, contoh soalan aplikasi ya. Contoh soalan aplikasi. Okey, ni contoh soalan aplikasi. Kita ada satu kotak. Okey, dalam bentuk square, square base. Maksud dia dalam bentuk empat segi sama lah dia punya base dia. Ni empat segi sama ni dia punya ni. Kamu boleh bayang tak ni? Ni sebenarnya kita punya cardboard ni, tujuan kita nak bentukkan open box. Maksud dia kita akan buat kotak yang terbuka di atas dia, kan? Daripada satu keping cardboard berukuran 12 kali 12 kali 12. Kemudian dalam bentuk square juga dipotong ni ujung ni. Setiap corner ni kita potong. Okey, kemudian kita potong ini, kita buang ini. So kita akan lipat dia ke atas. Ni lipat dia ke atas. Boleh bayang tak ni? Lipat ke atas, lipat ke atas dan lipat ke atas. So dia akan dapat bentuk satu kotak lah. Okey, kemudian maklumat dia, soalan ni find the dimension. Okey, dimension ni maksud dia yang boleh menghasilkan contoh dibincang apa? Okey, sekarang dia bincang volume kan? Okey, bila volume untuk kotak, katakan kita ambil ukuran yang kita buang ni, tak tahu, katakan saya namakan dia X lah. Kan? Bila saya namakan ini X, ni 12. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita refer pada sini, bila kita bentukkan kotak, maka saiz kotak tu dia punya lebar dia. Ni kalau saya baca ni kan. Ni kalau kita ambil ukuran yang baru ni, yang ni, maka bacaan dia adalah panjang semua ni 12. Ini adalah X. Maka panjang ni berapa? Dia akan jadi 12 tolak 2X. Betul tak? Tak? Dia punya panjang dia. Kemudian lebar dia pun sama juga. Lebar dia, sebab dia bentuk square, maka lebar pun sama, 12 tolak 2X. Sebab sini X, yang sini pun X. So 12 tolak 2X. Jadi kalau kita bincang volume, bila kita bincang volume equals to kalau kita ikutkan formula kan, kita kena ambil panjang kali lebar kali tinggi kan.
Jadi panjang kita 12 tolak 2x. Lebar pun sama, jadi saya letak je kuasa 2. Lebar pun sama, kemudian dia punya tinggi berapa? Tinggi dia ikut yang kita lipat kan. Ini kalau saya lipat, ke sini, maka tinggi dia apa? X. X lah kan? Tinggi dia X. Boleh bayang tak ni? Kan biasa kalau kita buat kotak, macam tu lah lebih kurang ya. So dia gigil sikit ni. Yes, macam tu. Biasa kalau nak cari volume kan kita ambil panjang dia sekarang 12 tolak 2x. Yang tinggi ni adalah x. Yang ni pun 12 tolak 2x. Jadi kalau kita lipat, ni kalau kita lipat, kita buang yang ni, maka dapatlah satu kotak. Maka volume dia tu lah. Okey, sekarang soalan dia find the dimension. Okey, dimension ni maksud dia maksud dia kita kena nyatakan dia punya size dia. Ni berapa, yang ni berapa, ini berapa. Untuk jawapan akhir dia. Okey. Jadi sekarang ni kita akan gunakan nak mencari nilai x tu berapa. Syarat dia adalah volume is maximum. Nampak dia gunakan perkataan maximum. Bila dia menggunakan perkataan maximum, ingat V maximum. Nampak je benda ni, kita mesti buat dua perkara ni. Yang pertama, kita akan differentiate. Samakan dengan kosong. Tujuan dia, yang mana satu ni x ni, yang kemungkinan berlakunya maksimum, yang mana satu. Kemudian jangan lupa second step kita kena sahkan dengan cara pilihlah sama ada nak gunakan first derivative test ataupun second derivative test. Kita kena sahkan sama yang kita belajar tadi. Okey. Jadi tengoklah mana mudah. Kalau suka buat table, kalau tak suka pilih sama ada gunakan second derivative test. Okey. Bila sebut je soalan maksimum minimum, inilah benda yang kita kena buat. Dua perkara ni. Tak kisahlah soalan tu macam mana bentuk, dua ni. Okey, jadi kita teruskan. Yes. Okey, kita mulakan daripada sini. Jadi kita ingat tadi, step yang pertama saya kena differentiate samakan dengan kosong, nak tahu x tu berapa. Okey, jadi kita akan differentiate. Ini terpulang nak guna product rule ke, ataupun kalau lemah semangat, saya expand macam biasalah. Ini 144 kan. 144 tolak 1248x tambah 4x kuasa 2. Ada masalah ni? Okey tak ni? Okey, kalau katakan kamu tak nak guna cara ni, nak guna juga product rule, boleh. Kamu boleh guna product rule. Jawapan dia nanti akan sama. Okey, kemudian kita nak teruskan step yang pertama. Jadi step yang pertama saya kena differentiate. Respect to, bila saya guna V prime ni maksud dia differentiate V respect to X. So dapatlah 144 tolak 96X tambah 12X. Okey. Kemudian gunakan syarat when V prime equal to 0. Tujuan je nak tahu nilai X tu berapa kalau yang ni sama kosong. So berapa? 62. 62. 6 dengan 2. Ya kan 62. Okey. So guna kalkulator dapatlah dua nilai. Kan? Tapi soalan dia nak bincang maksimum. Jadi kita tak pasti mana satu pula maksimum ni. Bukan maksud dia bila soalan kata maksimum, dua-dua ni maksimum. Jadi kita kena teruskan step yang kedua, kita kena test. Kita kena test sama ada, pilihlah nak gunakan second derivative test ke ataupun first derivative test. Pilihlah mana. Biasa soal application ni biasa kita akan pilih yang kedua ni. Sebab bila kita differentiate untuk second derivative dia mudah. Ini akan dapat negatif 96 tambah 24x. Okey. When x equals to 2, so second derivative berapa nilai dia? Okey, berapa? Negatif 96. 48. Negatif 48. Ya, betul. Negatif 48. Maksud dia less than 0. Ini maksud dia maksimum ke minimum? Maksimum.
Yes, maximum. Kemudian kita uji pula dengan nilai yang satu lagi tu, 6. V double prime equals to 48. positif 48 greater than 0. Jangan terbalik ya. Kalau greater than 0 maksudnya minimum. Soalan bincang maksimum. So yang kedua ni kita reject lah. Okey, jadi kalau soalan tu nak bincang dimension, maksudnya kita gantilah balik tadi. Tadi kita buat kotak tadi. Ni. Okey, tadi kita buat kotak tinggi dia X. Kemudian yang ni tadi apa? 12 tolak 2X. Yang ni pun 12 tolak 2X. Okey, maka dimension yang kita nak ni, dimension, ukuran dia adalah ni, dimension ni kita refer pada volume tadi. Dia hasil daripada gantikan X tu dengan 2. Ni kamu gantikan X tu dengan 2. So bila ganti 2, yang pertama dapat ni, bukan ni 2X. Okey, gantikan dekat sini, so dapat 8. Satu lagi 8 juga. Satu lagi X sama dengan 2 tadi kan. So 2. So dimension yang boleh menghasilkan volume adalah 8 kali 8 kali 2. Jadi itu salah nak yang tu. Okey. Okey, selesai eh? Okey, selesai. Jadi jangan biarkan jawapan berhenti pada X sama dengan 2. Sebab soalan bukan find the value of X, kan? Kita berhenti pada dimension. Jadi hati-hati dengan soalan. Okey. Okey, kita ada circular cone inscribe. Maksudnya kita ada cone, kita masukkan ke dalam sphere, ke dalam bulatan ni. Bulatan yang bentuk sphere ni bentuk bola lah kan. Bentuk bola. Kalau circle dia 1 dimensi. Kalau sphere dia 3 dimensi. Maknanya bentuk bola. Radius 5. Okey, kemudian yang H ni adalah tinggi cone. Ni lah. Tinggi cone. Tinggi cone, okey. Sekarang ni kita nak show that the volume of the cone ni. Maksudnya adakah formula cone sama dengan yang ni? Dengan maklumat yang ada ni, adakah formula cone ni sama dengan ni? Okey, jadi kalau kita lukiskan macam itulah. Okey, jadi kena tengok balik. Biasa dalam exam nanti dia akan bagi tahulah formula untuk volume of sphere, volume of cone kan. So kalau hafal bagus. Kalau cone macam itulah. Okey. Ini tadi maklumat tadi, dia punya tinggi cone adalah H. Kemudian kita punya radius asalnya 5, maksudnya daripada center ni pergi ke hujung ni. Itu dia panggil radius. Kemudian yang R ni bukan maksud dia radius of sphere. Radius of sphere ni 5. Yang R ni ini untuk cone. Ini untuk cone. Kita jangan lupa ni. Okey. Ini maksud dia untuk cone, radius of cone. Jangan silap. Kita ingatkan radius untuk sphere. Radius untuk sphere dah ada nombor. Okey. Jadi berdasarkan formula ini, okey, sekarang ni kalau kita nak kira ni, sebab dalam kita punya yang kita nak show ni mana ada R. Dalam kita punya formula ada R. Jadi R tu kita kena tukar. R ni kita kena tukar. Kita boleh tukar R ni berdasarkan maklumat ni lah. Okey, jadi kita kena fikirkan bagaimana kita nak tukar R tu. Okey, R. Okey. Jadi saya boleh gunakan maklumat ni. Tak saya labelkan ni, ini saya labelkan H tolak 5. Betul? Boleh tak? Ni. Sebab daripada center yang H tadi mana Okey, boleh tak? Boleh. Ya, boleh. Yang ni 5. Ni 5. Ini 5. Betul? Sekarang ni saya labelkan sini H tolak 5. Dapat tak keseluruhan dia H? Dapat. Dapat kan? Okey.
So daripada situ saya gunakan Pythagoras theorem. Saya gunakan ni right angle triangle ni, saya gunakan H, ataupun saya boleh gunakan H tolak 5 kuasa 2 tambah dengan R kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2. Saya gunakan Pythagoras theorem. Tujuan dia saya nak tahu R ni berapa dalam sebutan H. Jadi saya akan buat R kuasa 2 sama dengan, okay, nanti kamu gantilah ni banyak ke ni. Okay, kita gantikan dulu. So 25 tolak dengan H kuasa 2 tolak 10H tambah 25. Okay, jadi kalau kita kira balik 25 tolak 25 habis, maka tinggallah 10H tolak H kuasa 2. Okay, betul? Okay, kemudian kita boleh masukkan ke dalam formula kita 1/3 pi 1/3 pi R kuasa 2 maksud dia ni lah 10H tolak H kuasa 2, kemudian darabkan dengan H. Okey, kemudian saya boleh susun balik. Dia akan dapat 1/3 pi H kuasa 2. Ini soalan ni tertinggal dah, dia punya pi dah. Patutnya ada pi. Saya factorize H, maka kita akan dapat okey, yang pertama kita akan dapat 10 tolak dengan H. Mana shoot? Okey, boleh? Jadi bila kita nak show, yang pertama tengok kita punya yang kita nak show ni, dia punya variable dia macam mana. Kalau kita ikutkan formula, dia bercampur H dan R. H dan R. Tapi yang kita nak show ni semua dalam sebutan H. Jadi kita kena ubah sesuai. Kita kena dapatkan juga apa formula untuk R kuasa 2 berdasarkan maklumat yang ni. Okey? Yang pertama kena tahulah ini tinggi dia berapa ni. So kita nampaklah sebenarnya ni keseluruhan dia H. Maka memang betul lah sini H tolak 5, sebab bila saya masukkan H tolak 5, jumlah dia mesti H. H tambah dengan H tolak 5, kan? Sama kan? Okey, boleh? Tolak 5. Okey, macam tu lah. Okey, dapatlah yang ni. Kemudian soalan yang kedua pula, kita nak cari nampak dia sebut maximum volume. Okey, bila nampak je ni, sebut je volume maximum, mesti buat dua kerja ni. Yang pertama kita akan buat V prime equal to 0. Nak tahu kalau kat sini dia bincang H tu berapa. Kemudian untuk second step kita kena test, sama ada nak gunakan first derivative test ataupun second derivative test. Pilihlah mana. Okey. Jadi sekarang ni kita nak cari maximum volume 8/7 kali volume of the sphere. Okey, maknanya kita banyak ni nak cari ni. Okey, kita akan ni selesai. Okey, berdasarkan maklumat tu disebabkan sebut maximum, V maximum. So kita akan differentiate samakan dengan kosong. Okey, boleh? Okey, dapatlah dua nilai H. Yang H ni dia tak boleh kosong. Okey, dia tak logik H tu kosong. Okey. Kemudian ini step yang berikutnya. Okey, yang pertama, ingat yang pertama adalah kita gunakan syarat V prime equal to 0, dapatlah nilai X. So settle yang pertama. Jadi yang H kosong ni tak payah ambil sebab tak logik, kan? So jawapan dia hanya satu je lah. Kemudian untuk second step pula kita nak test. Second step ni kita nak test.
Okey, selalunya gunakan second derivative. Nak gunakan d squared y, d squared v over d squared, ataupun nak gunakan v double prime pun boleh. Okey, nak gunakan v double prime pun boleh. Sama saja. Dah dapat, kita ganti pada nilai h sama dengan 20/3. Ganti kat sini. Ganti pada 20/3. So kita akan dapat, tak kisahlah apa jenis pi ni, tapi nilai dia memang positif. Kalau positif, apa kesimpulan dia? Maksimum ke minimum? Minimum. Minimum kan? Kalau ikutkan yang kosong ni tak payah uji kan? Kalau ikutkan h kosong, mana logik h kosong. Okay? Kalau ikut logik soalannya tak payah buat ni, terus ke sini. So memang salah maksimum. Jadi kita dah ikut syarat lah. Kita dah ikut syarat, kita dah tahu rupanya h tu 20/3 untuk nilai maksimum. Nilai maksimum. Okey, soalan kata find the, kita bukan find, show that. Sama juga soalan kedua ni rupanya show that the maximum volume is 8/27 times the volume of the sphere. Maksudnya maximum volume of cone ni. Ni cerita pasal cone. Itu yang kita gunakan daripada awal ni. Ini adalah volume of cone. Jadi kalau kita tengok, okey, maknanya soalan ingat kita nak show tu volume of cone. Okey, jadi sekarang ni kita patah balik kepada formula volume of cone. Ingat ini untuk cone tadi. Ini V cone. V of cone. Ni. Ini kamu ganti dalam formula yang tadi, yang kita dah show tadi. 1/3 pi apa tadi? Yang kita dah show tadi, pi in bracket 10h squared minus h cube. Okey, kita dapat h tadi 20/3, gantikan. Dapatlah nilai ni. Okey. Kekalkan dia punya nilai dalam pi. Kekalkan dalam pi. Sebab soalan yang kita nak show ni dalam pi. Kemudian kita tengok pula volume of sphere. Okey, volume of sphere. Jadi kena ingat baliklah apa formula volume of sphere. Volume for sphere. Ni dalam exam diberi formula ni. 4/3 pi r cube. Okey. So kita gunakan formula ni. Gantikan. Okay, R tadi 5. Gunakan radius of sphere 5 tadi. Okay, kemudian kita tengok apa kaitan dia. Okay, betul. Rupanya volume of cone per dengan volume of sphere sama dengan 8/27. Ini yang kita tunjukkan ni. Ingat V maximum ni, ini adalah cerita pasal volume of cone. Yang ini adalah volume of cone. Okey, itu untuk soalan yang tadi lah.